Tak jalan. Rồi ingat bising. Ingat mai cuma rumah. Tengok. Ini mai luar. Yo tadi ya. Akak lagi. Tak boleh tarik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat. Dan mohon orang live tak ada hari ni. Muka surat 41. Dan jika berkata seorang baginya bagi seorang suami orang lain, hakadaannya seorang itu menuntut khabar jua. Ada panggil tahqiqul khabar. Makna dia tanya tu, dia kata bagi suami ni hakadaan dia tutup nak tanyanya. Nak tutup nak dia wayak lah. Nak dia wayak. Jelas apa dia. Menuntut khabar jua. Lagu mana, adakah engkau tolak isteri akan isterimu? Dia tanya gitu, mung betul ke mu tolak bini mung? Nah, tanya gitu. Kami kan tahqiqul khabar daripada suami atau daripada lain. Maka sahut suaminya tiba-tiba suami pun jawab, bahkan. Iyalah. Maka adalah yang demikian jawab bahkan. Apabila orang tanya betul dak mung tu cerai bini mung, dia berjawab bahkan. Maka adalah yang demikian itu tu apa dia? Khabarnya ikrar tu panggil pengaku. Ikrar dengan tolak. Tu panggil mengaku dengan tolak bini. Namanya mengaku tolak bini. Maka jika didakwanya tiba-tiba dakwa bagi suami dengan katanya suami itu, aku kehendaki, maknanya masa aku jawab tadi bahkan tu kehendaki aku dengan tolak yang dahulu. Tolak dulu bukan tolak ni. Memang aku tolak dahulu. Bukan tolak ni dak. Tu mengaku dia tu. Maka dia jawab katanya, hak dulu bukan ni. Tetapi sudah aku rujuk dah kepadanya pada nikah aku asal. Rujuk kepadanya mana kepada nikah aku yang asal. Aku rujuk dah. Tu dia. Jawabnya, maka dibenarkan jin oleh Tok Qadi akan suami dengan sumpah suami tu. Boleh benar lah. Boleh terima. Tapi syaratnya sumpah. Maka jika berkata seorang menanya tadi, kerana menuntut tolak. Tadi dia tanya nak tahqiq, ni tutup nak tolak dah. Mu tolak bini mu ke? Sebenarnya adalah hati dia tutup nak tolak. Tolak dah. Maka sahutnya suami, bahkan maka jadi soreh jadi jawab suami tak dibuahkan tu soreh. Jadi soreh pada tolak. Tak perlu niat dah. Apabila soreh, maka gua tolak sekarang itu juga. Jadi tak kalau kata buahkan tu jatuh dah. Gugur jenis tolak hak yang kedua tu. Tolak jenis tolak hak kedua, hak dulu suku hani hak jawab sebab ni mintanya tutup tolak nak bercerai hang. Kalau tak ada tolak lagi, mana hani jatuh hani sah lah. Kalau hak dulu tolak dah, je hak dulu satu, hani satu dua. Kalau dulu tidak ada tolak lagi, berarti jatuh satu je. Itu maksud sini. Wallahu a'lam ya ta. Porah malam tu semalam tu dah. Sebab dia terlekat sumpah dah tu. Tapi syarat no tengah telinga sendiri dah. Wis. Al-far'u at-tasi'u fi anwa'in min ta'liqit talaqi. Al-far'u at-tasi'u fi anwa'in min ta'liqit talaqi. Bermula farak yang ke-9 pada menyatakan beberapa bagai daripada ta'liq talaq. Ni cara pula menyatakan banyak bagai pula cara pula tu banyak. Benda pula ta'liq talaq ni. Maka jika berkata seorang bagi isterinya, isteri seorang, jika engkau makan akan satu buah delima ini atau satu roti ini, engkau tertolak. Kemudian kemudian dimakannya suami atau isteri itu akan buah delima tu atau roti itu.
Lepas tu maka ditinggalkan satu biji, lepas tu dia tinggal buah dah 5 yang penting makan tak habis, tinggal sebiji. Sebuah tinggal sebutir. Dia tinggal sebutir. Atau sedikit pecah-pecah roti tu, mana roti pun ada tinggal pecah-pecah sikit. Maka tiada jatuh tolaknya, kerana dia katanya makan satu roti. Sedikit tak jatuh. Dan jika memakan 2 laki isteri, makan 2 laki isteri akan tamar, akan berkhurma. Lepas tu dan dicampurkan bijinya biji buah tamar tu. Lepas tu maka berkata suaminya itu, makan butir buah tamar tu capur sekali, capur. Makan isi buah butir dia capur sekali. Suami kata mana, jika tiada engkau bezakan biji tamarku dan jika engkau tiadanya bezakan tamar tu biji tamarku dan biji tamar engkau, maka engkau tertolak suruh bini beza. Lepas tu cara dia nak lepas lagu mana? Dia tanya, maka hendaklah melepaskan tolak itu. Ni cara nak lepas. Dengan diceraikan tiap-tiap biji tamat satu-satu biji. Diceraikan, diasingkan. Tiap-tiap biji tamat satu-satu. Asing satu-satu sebabnya bezanya satu-satu tak apa. Beza satu tak suku satu. Satu belakang lah. Jangan tak capur. Hak ni tak ni satu. Hak ni satu semua satu belakang. Asing beza dah. Maknanya kalau 10 biji, 10 asing belakang dah. Asing semua. Jangan capur satu pun. Kita memang tak tahu yang mana satu, tapi apa lain dia beza dah. Hak ni suku, tapi tak tahu yang mananya hak suami, yang mana isteri, tapi kita dia asing semua tu. Asing semua satu-satu belakang lah. Maknanya dia tak satu-satu. Kalau 100 pun ialah tak satu habis. Tak jatuh talak dah tu cara dia. Dia panggil cara nak bila lepas talak. Ni cara ajar sini. Dan jika dah habis. Dan demikian lagi supaya tu juga jikalau ada pada mulut isterinya, mana dalam mulut isterinya satu tamar, maka berkata suaminya ni cara supaya tu juga nak bila lepas talak juga. Tiba-tiba suami kata, jika engkau telan dah. Bukan talan tak. Bahasa dulu ni. Kalau sekali orang ni mana telan. Jika engkau telan tamar ini, engkau tertolak. Kalau telan butir dia ada. Kalau engkau telan tamar tu, engkau jatuh tolak. Lepas tu, dan jika engkau buangkan, engkau tertolak. Kalau buang pun jatuh tolak. Dan jika engkau tinggalkan dalam mulut mung, engkau jatuh tolak belakang. Tinggal itu pun jatuh tolak tu jatuh. Pas cara nak lepas gua ni. Telai pun tak boleh. Buai pun tak boleh. Tinggal situ pun tak boleh. Semua jatuh belakang. Jawabnya, maka jalan melepaskan itu hendak isterinya itu bersegera dengan selesai kata suaminya itu dengan makan. Dah. Cepat-cepatlah botok laki dia. Segera uruslah. Bersegera dengan selesai. Maknanya itu dengan selesai kata suami. Apa lebih suami dia selesai katanya, dia segera makan lalu dah. Jadi maknanya dia telannya isteri tengah. Walaupun sedikit lah. Murah kata makan, mana telan dulu sedikit. Telan isi dia. Masa mana dengan selesai, mana jangan dia selesai dah. Mata suami katanya, maknanya botok laki katanya, tahu dah ni. Botok laki dia kata gini, nampak lah. Tok laki aku nak cerai aku ni. Pak yo kata tadi, boy katanya boleh setengah kata. Berkata sebut hak 3 tu. Kalau mung telan jatuh. Kalau mung buai jatuh. Kalau mung tu tinggal situ mau jatuh. Masa duk tengah-tengah kata tak selesai lagi, makna dengan mana jangan bila selesai nah. Makna bersegera dengan selesai, mana jangan bila selesai. Jawab awak guna, makan dulu sedikit. Dengan makan, maknanya yakni di telannya isteri setengah. Mana sedikit apa dah? Telan sedikit masuk dulu. Lepas tu dan diluntarkan, mana dibuangkan setengahnya. Setengah lagi, maka tiada jatuh talaknya isteri, tak jatuh. Sebab apa? Sebab dia tanya kalau mung itulah kata mung tu telah tamat berarti makan habis. Makan habis masuk tu pahanya separuh dah tak ada lah. Situ. Dan jika menuduh suaminya itu akan isterinya dengan mencuri. Kalau dia tuduh curi.
Kemudian maka berkata suami, ya tuduh mung duk curi duit kau, curi apa masalah. Kemudian maka berkata suaminya, jikalau engkau tiada engkau benarkan tuduh aku ini, dia akan tahu benar mana tak membenarkan, tak mengaku. Tu maksud sini. Bini tok laki tuduh lah, mung duk curi duit aku oleh poket gini. Tiba-tiba suami katanya, jikalau tiada engkau benarkan tuduh aku ini, mana kalau mung tak percaya, kalau mung tak mengaku apa yang tuduh aku ini, maka engkau tertolak. Lepas tu maka jalan melepaskan tolaknya isteri itu, hendaklah dia sahut isterinya dengan bersegera. Segera uruhlah dengan segera. Dengan katanya isteri, mencuri aku curi. Dan tiada aku mencuri. Mengaku dulu. Aku curi. Dan tiada aku mencuri. Lepas tu jawab kemudian, aku tak curi. Tapi, dan aku tidak mencuri. Mana mencuri dan tiada aku mencuri. Maka dia jatuh talak kerana dia mengaku supaya lepasnya. Sebab dia tanya, kalau mu tak benar, jatuh talak. Kalau dia pun mengaku, ya aku curi. Dan tidak aku mencuri. Jawab tiada yang kedua tu, mana ikrar balik. Anu lepas dah habis. Dan jika berkata, ia suami, jika tiada engkau khabarkan daku dengan bilangan-bilangan biji delima ini sebenarnya, mana kalau mu tidak cerita dengan sebenar tu. Mu tak rayak berapa biji hak betulnya, hak sebenar mana hak betulnya. Berapa biji, 100, 200 masalah. Tidak bilang tu cerita bilangnya yang betulnya. Khabar dahulu padanya pecahnya. Maknanya mu cerita sebelum daripada dia pecah buah delima tu. Engkau tertolak mana? Cerita dulu. Dalam buah delima tu berapa biji? Betul. Kalau tak betul, mu jatuh talak. Kalau pecah tak jadilah. Maka jalan melepas talaknya itu, hendaklah disebutkan bilangan jangan kurang biji delima itu. Siapa dia mana? 50 bijinya. Deh. Ni manggil. Kena tengok biji ni kalau kira dok sokmo paling banyak biji buah delima ni 40 biji je. 40 ya. Lepas tu kita rayak 50 ataupun 100. Jangan lebih kurang. Jangan kurang biji dia, butir dalam tu. Kemudian dia belahkan satu. Lepas tu belah satu. Dan satu hingga sampai kepada bilangan tiada sampai kepadanya seperti 1000 masalahnya. Atau lainnya. Maka dia jatuh talak. Seperti 50 bijinya. Hak misal seperti ini, misal apa ni? Yaitu hendaklah disebutkan bilangan-bilangan yang jangan kurang biji delima itu seperti dari 50 biji. 50. Kemudian dia belahkan oleh suami atau isteri itu satu. Belah satu. Lepas tu belah satu dan satu. Hingga sampai kepada bilangan-bilangan. Hingga cukup lah. Belah satu-satu hingga cukup 50. Hingga sampai bilangan tu. Hingga sampai bilangan tiada sampai delima kepadanya. Hingga sampai kepada bilangan tiada sampai delima kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemana dia balik ni ibaratnya? Jakanya ada seperti 50 bijinya. Mana kita nak khabar lebih lah hak sebenarnya. Kemudian kita belah satu. Dan satu. Belah satu. Lepas tu satu. Belah-belah tu hingga sampai kepadanya bilangnya. Tiada sampai delima kepadanya pada bilangnya tu. Bilang hak kita tiada sampai jenis sampai buah delima tu. Kita belah tu hingga sampai kepada bilangan berapa puluh masalah. Bilangnya tiada, mana yang tiada sampai jenis buah delima kepadanya pada bilangnya tu. Seperti 1000 masalah. Tu mana bilangnya yang tidak sampai boleh lemah siapa situ lah. 1000. Mana kita lah belah-belah sampai 1000 butir dah.
Seribu butir, 1000 biji dah. Atau lainnya, lain 1000, 1500, 2000 ke. Maka tidak jatuh talak dah. Dah. Pada tak lagi ni. Allahumma salli alaihi. Di mana tahu dah. Tak nampak sini dah. Duduk mana dah? Tak usah lagi kita tengok sini. Maknanya belah satu-satu hingga cukup bilangan, mana hingga hingga sampai bilang, mana hingga sampainya bilangnya. Bilangan mana yang tiada sampai buah dari 5, jenis buah dari 5 hak tutuk laki dia kata tadi tu. Kepadanya pada bilangan tu. Dah satu-satu. Sebab ayat kata saat ni, kau khabarkan bilangan biji dari 5 ini sebenarnya. Dulu pada dipecahnya. Kita telak. Sebelum pecah, kita telak nurayah sebenar dulu. Khabar betul, khabarkan aku dengan bilangnya biji dari 5 ini sebenarnya. Tiba-tiba maka dia pecah satu. Tapi sebut dah 50 masalah. Kemudian maka dibelahkan buah dari 5 tu. Satu. Hingga sampai kepada bilangnya biji dia. Butir dia. Dengan tiada sampai. Jadi buah dari 5 atau laki taklid kepadanya pada bilangnya tu. Pada 1000 masalah. Maka tak jatuh talak dak. Panah pukul kipas. Kipas ni, panah. Allah. Jalan dah, takut putus tengok. Tak takut putus pula. Mana? Belah satu-satu hingga sampai kepada bilangnya. Belah juga bilangnya yang tidak sampai kepadanya. Habis dia mohon. Kita belah banyak. Tak nampak ni. Kita tinggal dulu. Maaf. Tak mari. Astagfirullahalazim. Masa baca dah ni. Ke mana tak nampak ni. Habis, dan jika berkata seorang laki-laki akan 3 isteri mana kepada 3 orang istrinya. Katanya barang siapa yang tidak mengkhabarkan dengan sebenar beberapa rakaat sembahyang yang fardu dalam sehari semalam ini. Dah dia nak teh bini dia. Siapa-siapa bini 3 orang. Tiba-tiba siapa-siapa tak boleh raya sebenar berapa rakaat sembahyang fardu di dalam sehari semalam. Maka ia tertelak. Maka sahud seorang katanya 17 rakaat. Dan sahud yang keduanya 15 rakaat. Dan sahud pula yang ketiganya 11 rakaat. Maka tidak jatuh talak seorang daripadanya itu talak. Tak jatuh sahih apa. Sebab apa? Kerana sekalian bagi isteri 3 ini benar berlaku, betul berlaku. Sebab apa? Sebab kata seorang tu, yang 17 itu sembahyang yang mukim.
lain daripadanya hari Jumaat. 17 tu. Mana 17 betul lah, bukan hari Jumaat. Kalau hari Jumaat tu maknanya 15 ya. Dah lain Jumaat. Dan yang 15 itu pada hari Jumaat betul. Dan yang sebelah itu bagi orang yang pelajaran mana musafir. Betul belaka. 3 hari ni tak jatuh talak. Dah. Tak jatuh kerana betul. Habis. Dan jika berkata seorang bagi isterinya, jikalau tiada engkau liputi sekalian barang yang di dalam dunia ini. Dah. Dalam ribamu. Rian bang. Mana dalam riba ni? Fahamu. Mana atas lah. Kalau mu tak boleh liputan, mana tak boleh ambil dunia semua ni, tak dia atas riba kamu, mu jatuh talak. Maka jalan menisbahkan itu bahawa ia mengambil Quran jenis dah itu. Mengambil Quran surat Quran lah, sebuah Quran, sebiji Quran tu. Lepas tu maka dia taruhkan, diletakkan pada ribanya, riba isteri tu. Maka dia tertolak kerana apa? Kerana firman Allah Taala, wala raibin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tiada yang basah, mana benar yang basah semua. Dan yang tiada yang kering, mana mestilah dunia ni tidak basah, kering je dua tu je. Kalau tidak basah, kering. Melainkan adalah di dalam Quran yang amat banyak atau amat nyata bang. Kitabim mubin. Mubin mana bayin. Ada Quran yang telah jelas. Mana semua yang adanya dalam Quran lah. Benda yang basah, benda yang ada basah dan benda yang kering semua ada situ. Berarti masuk dalam api habis. Aras benda kerah. Kita aras itu tak apa yang bukan dunia ni dah. Langit bumi masalah benda yang kering. Air. Semua tu benda basah dua tu nya. Manusia pun gitulah. Tubuh dia ada basah, ada kering. Tapi tak jatuh dah. Dan jika berkata ia, jika tiada engkau terlebih elok pada bulan. Kalau mu tak lebih cantik pada bulan, atau jika tiada ada muka mu terlebih baik daripada bulan, maka engkau tertolak. Maka tiada jatuh tolaknya. Kerana manusia itu terlebih baik daripada bulan. Kerana bulan itu daripada batu yang putih. Kerana firman Allah Ta'ala adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tak jatuh kerana Nabi ni memang manusia lebih padanya. Ada mana yakni sesungguhnya kami jadikan ciptakan manusia itu yang terlebih baik, terlebih elok dirian bagi manusia ni. Taqwim. Mana tak ada yang lebih baik, lebih cantik pada manusia, tak ada dah. Dan demikian lagi jika berkata seorang bagi isterinya yang di atas tangga. Di atas tangga. Katanya, jika engkau naik akan tangga ini engkau tertolak, dan jika engkau turun engkau tertolak, dan jika engkau berhenti padanya pada tangga engkau tertolak. Semua yang tertolak. Semua makna taklid gitu. Lepas tu makanya adalah jalan melepaskan tolaknya itu, maka hendaklah dijatuhkan dirinya, sakitlah. Ada dijatuhkan dirinya. Kalau ada tali boleh gantung tali sigi. Kalau tak ada gurung gitu. Sakit sikit. Ada melompat gilah sebab dia tak turun. Hak kita ni melompat. Hak kita terjun. Terjun gi jatuhkan mana terjun gilah. Kerana apa? Kerana ilahnya lafaz tolak dia panggil guna atas zahir lafaz tu. Kalau katanya ibarat terjatuh, lain pula. Kalau katanya dan jika engkau jatuh diri, kalau tamah tak ada jalan dah. Jika engkau jatuh diri, engkau jatuh tolak. Tu. Kalau jatuh diri, jalan seorang mana gantung tali, tak jatuh dah. Gantung tali turun. Ataupun orang lain turun akak turun, tak apa. Banyak engkau turun, ni dak orang lain akak, tak apa. Itu cara dia lah. Maknanya tak betul apa yang itu zahir tu. Tu kan dirinya serta tangga itu sekali dengan tangga-tangga dah. Gitu. Maknanya sekali dengan tangga lalu dah. Tolak tangga pergi lalu dah. Oh, sakit dia. Atau berpindah boleh ke? Atau berpindah kepada tangga yang lain boleh tak? Yang di sisinya kalau ada tangga sebelah lagi. Ya terpindah lagi. Atau disambutnya, mana orang lain sambut tu. Orang lain tu nyamuk. Jatuh pak orang lain nyamuk situ. Tak jatuh dah. Maka dia jatuh tolaknya habis. Dan jika berkata seorang laki-laki yang ada padanya pada sisi dia lah, ada padanya mana di sisi dia. InsyaAllah dah sendiri kita baca cepat dah. Cepat habis dah. Sebab orang duk tanya bila khatam ni. InsyaAllah cepat sikit. Tadi nanti tengok ngahi tadi. Ngahi kari lah. Ada. Saya tak buka ni. Dia tanya orang lah. Orang di sini. Cerek je baca cerek. Cerek yang penuh air di dalamnya. Cerek mana kendi. Cerek. Bukan jeri. Cerek. Sepatutnya ada ya situ. Cerek. Jadi adanya tu berkata seorang laki-laki yang ada padanya mana ada di sisinya.
Ada pada mana ada di sisinya, sisi seorang tu. Ada apa dia? Ada cerek yang penuh air di dalamnya. Di situ ada kendi. Di tepi dia ada satu kendi penuh air. Dia kata nah, jika engkau tuangkan air ini gugur tolak. Dia kata ke bini. Kamu nung kalau mu tuwe air dalam cerek ini gugur tolak. Mung jatuh tolak. Kalau tu mana tua sikit ke banyak pun tak kira lah. Kena ikat atas tua. Buaikan tu sedikit atau banyak habis. Jatuh tolak. Dan jika engkau tinggalkan gugur tolakmu, kalau tinggal tak buai dak. Tinggal pada tuang maknanya tak tuang lah. Tinggal pun jatuh ke. Dan jika engkau minum gugur tolakmu, kalau nak minum habis tak boleh ke. Maka jalan melepaskan dia akan tak leh suami tadi. Hendaklah dia masukkan di dalamnya, dalam cerek itu kain yang kira-kira dapat membasahkan, dapat menghabiskan, dihisapkan air itu, masuk kain isak habis. Masuk dalamnya. Kain itu boleh isak. Kain ataupun pipe boleh ke? Peli boleh ke? Ada betugonya ataupun pipe. Betul? Peli. Ataupun tali tu. Ataupun raya lah masuk tu. Masuk raya untuk seduk air. Kita bukan tu seduk. Seduk dia tu. Seduk tu baik. Baikkan ataupun benda yang seduk boleh seduk. Dia hisapkan air tu, tak apa, asal habis. Maka dia ada jatuh tolaknya, tolak isi tak jatuh dah. Kerana dia tanya galunya tu hanya kita bukan tu kita seduk. Tak jatuh. Khatimah. Jika berkata seorang laki-laki akan isi, ni khatimah nak habis dah ni, tengok khatimah dah. Bak tolak dah, khatimah bak tolak ni. Jika kata seorang laki-laki akan isterinya, mana kepada isterinya, aku situ. Bukan kat, ku tolakkan di kau dengan 1000 tolak. Ni banyak orang dah tanya ni. 1000 tolak ataupun sebanyak bitek. Ini 1000 tolak. Maka jatuh 3 tolak juga jatuh 3-nya, tak 1000 dah. Kerana milik 3-nya. Atau dia katanya suamiku tolakkan seisi langit. Mana sebanyak benda di langit. Seisi tu baca isi. Seisi mana sebanyak benda yang di langit. Mana baik bitek Atau seisi bombing. Benda-benda ada pada bumi, bukan bom tu baca bumi. Jangan baca bom, seisi bom. Tak, seisi bumi. Tanah lah. Maka jatuh 1 tolak juga. Kalau seisi bumi atau seisi langit, jatuh sahnya sebab seisi. Kalau sebanyak. Anu mana 1000, jatuh 1000 tolak. Kenapa? Kerana itibar jenis. Sebab apa jatuh 1? Kerana itibar jenis dia. Seisi langit dia mana jenis satunya. Jenis dia. Seisi ke? Seisi langit, seisi dunia. Benda satu, benda sama. Benda yang ada langit ni. Bukan sebilangan, seisi. Dan jika katanya engkau tertolak dengan bagai warna tolak. Dia kata warna tolak. Atau bagai sifat tolak. Dia tolak pun ada warna kat dah. Ni kinayah ni. Atau bagai sifat tolak. Tolak dengan bid'i ke tolak raj'i atau tolak apa ba'in ke tolak apa sifat dia tu. Atau sebilang-bilang tanah, banyak bila biji tanah, butir tanah, maka jatuh 1 tolak juga, jatuh 1-nya. Dengan bagai warna tolak. Warna tolak je. Jika warna tolak mana warna atau bagai sifat tolak. Bila 1-nya, sifat tolak 1-nya. Ataunya adalah sebilang-bilang tanah. Tanah ya tak ada bilang 1-nya, sebilang tanah. Dah. Gitu dah, jatuh 1. Dan jika dia katanya suami sebilang kerisik, iaitu pasir patah, kerisik. Sebiji kerisik, maknanya pasir di pantai. Dia tanya tu kotak tu sebilang pasir di pantai. Maka jatuh 3 tolak lah. Kalau pasir bau ada biji, kalau tanah tak, ya tak ada bilik butir tanah. Tanah kiosanya. Tanah ada ibarat turab, semua tak ada biji. Hak ada biji tu dibilangkan adanya pasir saja. Pasir. Sebab tu itibar hak asal dia.
Asalnya mana tanah jenis satu. Balaut. Walaupun 7 lapis pun ya ke satunya. Tapi kalau butir pasir barulah bilang. Ke situ dah. Dan jika berkata seorang yang dibantahi oleh isterinya duk balah, maka mengambil ia seorang tu akan tungkat duk balah-balah baik tungkat. Maka berkata ia suami tu, tungkat ini tungkat tu. Bukan terkat tungkat. Tungkat ini aku tolak 3. Dia marah-marah baik kata, tungkat ni aku tolak 3 ni, tungkat ni. Duk balah dengan bini tu. Maka tiada jatuh pada isterinya tolak tak jatuh dah. Kerana ia tak tukar ni walaupun ada barah pun. Dan jika ia suami saat ni berkata padahal mana kata hak ada balah dengan isteri tadi. Padahal pada ketika ia isteri tu pegang tukaknya. Tukak suami tu padahal dia duk pegang tukak. Jangan tahu nah ia tertolak. Dia. Ia tukak ataupun ia isteri. Ihtimal gitu. Tapi ia duk balah. Apabila balah tiba-tiba bini duk pegang tukak. Apabila bini pegang tukak ia tertolak bukan kata engkau. Jawab ada ia tertolak 3, jawabnya jatuh tolak 3 dah. Jatuh tolak 3 tolak. Pada zahirnya pada zahirnya zahir 3 tolak. Pada zahirnya zahir tolak. Jadi mana jatuh 3 pada zahir dah. Dah. Dan pada batinnya pula atas yang muktamad oleh Syekh Ibn Hajar. Ini hakikat. Pula mana juga zahir hukum jatuh, tapi hak batin tu di sisi Syekh ada Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami Hajar dan Syekh Ramli. Tapi syarat jika ia suami tu qasad akan tungkaknya. Tapi mana jika jenis dan jika ia suami qasad akan tungkaknya, jenis hak katanya qasad tungkak tidak jatuh pada batin. Bukan dah. Dan katanya Syekh Ramli gitu. Bukan dan kata Syekh Ramli kata kena jika makul kaum. Bukan dan dah jika baca lakah ni. Dia kata kena hari ini pada Syekh Ramli yang lain. Syekh Ramli katanya dalam nihayah dah. Patut kita ni nak buku tufah balik dah. Dia kata kena tengok. Kalau suami kata tak ada, jika ia suami sini qasad akan tukaknya, tiada jatuh pada batin. Jadi kalau ia qasad memang dalam hati dia qasad tukar, bukan qasadnya bini tu tak jatuhlah batin. Zahirnya jatuh. Tapi batin tak jatuh, mana boleh kita tidur siap-siap lah. Tak apa. Serah pada agama dia lah. Tu Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli ada pun Syekh Ibn Hajar tak. Zahir pun jatuh, batin pun jatuh. Kerana apa? Kerana ada balah dah. Kerana ada balah dah. Sebab tu banyak Tok Guru tanya banyak betul hukum Ibn Hajar lah. Tapi kalau Mesir banyak Syekh Ramli. Dan jika berkata seorang perempuan akan suaminya, nak tahunya adanya ulama beli wak kita khas persilihan di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli itu. Semua kita ada khas itu. Tengoklah selisih pendapat situ. Dan jika berkata seorang perempuan akan suaminya, engkau daripada kaum isi nako. Kata bini, mau masuk dalam gulungnya masuk nako dah. Maka sahut ia isteri jika ada aku daripada kaum isi neraka, maka engkau tertolak. Hadis suami, mana isteri dia kata kau bini kau tok laki dia. Mung engkau masuk neraka ni. Tiba tok laki jawab, kalau sekiranya aku tu ialah masuk golongan atau ahli neraka, mung jatuh tolak. Jawabnya maka tiada jatuh tolaknya bila jika ada suaminya itu orang Islam, kerana orang Islam tidak masuk neraka. Tapi dan jatuh tolak jika ada ia kafir, naudzubillah. Sebab Islam tu maknanya dia bukan kaum tu isi neraka. Kalau masuk pun mentahnya itulah kaum ahli neraka kekal dah. Wis dan jika berkata ni ada kitab tu. Berkata mana suami daripada kaum mazhab Syafi'i. Berkatanya kaum mana berkata suami yang bermazhab Syafi'i. Dia katakan jika tiada lebih imam itu Syafi'i daripada Hanafi, maka isiku tertolak. Dia kata gitu. Dia tu ilahnya suami itu bermazhab Syafi'i. Tiba-tiba dia talik kalau imam Syafi'i tidak lebih daripada Hanafi, maka isiku tertolak. Jemaah gitu dah. Ni macam-macam orang ada balah ke? Ada. Maka berkata pula kaum mazhabnya Hanafi. Ada hak suami hak mazhab Hanafinya. Dia kata gini, jika tiada Hanafi itu terlebih daripada Syafi'i, maka isiku tertolak. Aduh, masalah.
Supaya orang duk selorong main dah. Tapi sebenarnya tak comel kecik main. Dia tanya Imam Syafi'i penakut. Orang Hanafi kata. Serah-serah dah orang kampung dah. Dia penakut tak berani zahir, tak berani beranak. Duk susu dalam perut ibu 4 tahun. Dengan Imam Hanafi mati, meninggal, wafat, barulah boleh tubik. Nakut. Adik orang Syafi'i pula, dia kecik katanya, oh, Imam Hanafi ni, Abu Hanifah ni, dengan Imam Syafi'i lahir pak, kejut mati lalu. Tengok, tak boleh. Sebab itu manggil, kita melaikatkan ulama, tak boleh. Tak comel lah kita kecik gitu. Tiba-tiba ni tak boleh. Kalau Hanafi tidak lebih, maka isi dia itu tolak. Dua rumah gitu. Maka dua kaum itu, iaitu dua suami dia dalam dua kaum tu, tiada gugut, mati tiada jatuh, tolak isinya tak jatuh. Kerana apa? Kerana tiada seorang yang tahu lebih kurang itu melainkan Allah. Dia tak tahu. Pada dua mazhab tu, siapa yang tahu Syafi'i lebih? Siapa yang tahu itu Hanafi lebih? Tak ada tahu kecuali Allah. Kecuali Allah. Tak ada siapa tahu dua mazhab tu. Tak jatuh dah, nak jatuh mana tak tahu. Habis. Tetapi jika berkata ahli sunnah wal jamaah, kalau dia tu ahli sunnah wal jamaah, kata bermula untung baik, baca untung. Untung. Mana nasib baik. Bermula untung baik dan jahat itu keduanya daripada Allah. Baik jahat mari Allah. Nasib baik, nasib jahat mari Allah. Itu ahli sunnah kata. Maka jika tiada untung jahat itu daripada Allah, maka gugur tolak isiku. Kata gitu. Tapi dia ahli sunnah. Dan berkata Mu'tazili, orang Mu'tazilah pula dia kata guna untung baik itu daripada Allah dan untung jahat itu tiada daripada Allah. Daripada benda baik mari Allah, benda jahat tidak mari Allah. Kerana tak boleh kita bangsa benda jahat pada Allah. Tapi dalam Quran Qul kullu min indillah. Benda jahat, benda baik bagi Allah. Banyak jelas Quran, dalam Quran pun jelas. Semuanya Mu'tazilah dak. Kalau benda baik mari Allah. Kalau benda jahat dak. Allah tak buat benda jahat. Dah, tu belajar usuluddin lah. Tapi kita dah faham fiqh sini. Tiba-tiba Mu'tazilah yang tanya kalau untung baik mari Allah, tapi untung jahat dak. Maka jika untung jahat itu, ni Mu'tazilah kata, daripadanya Allah, maka guru tolak isiku. Ya siapa orang itu, duk balah-balah sebab tu. Kalau memang betul, bini aku jatuh tolak. Maka jatuh tolak isteri Mu'tazilah itu juga. Tiada isteri ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Kerana ahli sunnah wal jamaah memang untung baik, untung jahat mari dia Allah. Dah benda baik, benda jahat mari dia Allah. Tak jatuh dah. Tapi di sisi ahli sunnah, Mu'tazilah yang hukum pun dia tak jatuh juga. Itu pun dia je tak hukum jatuh, kita hukum jatuh Mu'tazilah. Kerana ini salah. Ini kesalahan Mu'tazilah pada masalah baik jahat mari dia Allah tu. Benda baik, benda jahat mari dia Allah. Sehingga bahasanya ulama dulu duk bicara, duk balah lama dah, duk khilah lama dah. Tapi tak selesailah masalah ni. Supaya kita ni dengan salafi lah. Dengan pok salafi gini tak selesai, duk balah dah. Rugi masanya. Cumanya kitanya duk senyap tak leh ke apa jawab kedebel. Kalau kita senyap awak tak jawab kedebel, pok kitanya nakut tak betul lah, ada nak jawab. Tapi tak akan selesai. Balah gini siapa kiamat tak akan selesai. Kita balah dengan salafi ke balah dengan siapa tak akan selesai. Begitulah. Lebih baik kita duk zikir, lebih baik kita duk duk ngajar, duk sekarang kita lah. Tapi nak pergi gak jari-jari. Dah pedah gak jari-jari. Yang sebab apa demo ni dah berdiri kita homo. Tak? Berdiri kita nya ahli nakal, berdiri kita nya ahli sesat, ahli bid'ah. Nak pergi gak jari-jari pergi balik. Dia mesti ke kepala semua, kita tak boleh sabar gak kita dah. Tapi tak akan selesai kalau debat pun tak jadi. Tak akan selesai. Ulama debat lama dah dengan Albani. Apa semua debat belaka dah. Tak jadi. Habis dan demikian lagi jika berkata ahli sunnah wal jamaah, itu ahli sunnah wal jamaah itunya ulama-ulama yang mengikut tu Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga ulama-ulama hadis, ulama fuqaha apa masuklah. Jawatan bermula Abu Bakar itu afdal pada Sayyidina Ali. Ni dia ahli sunnah, memang ahli sunnah itikad gitu. Tapi masalah khilaf banyak ni. Ahli sunnah jenis kebanyakan lah ahli sunnah. Abu Bakar lebih afdal pada Sayyidina Ali. Maka jika tiada jenis tiada afdal. Kalau tidak hanya afdal, gugur tolak isiku.
Dan berkatanya pula Rafidi, ada alih situ. Puak Rafidi. Maknanya Syiah Rafidi. Fidi mana Syiah Rafidi? Rafidah. Puak Rafidi ni maknanya puak yang yang keluar padanya masa tu yang puak Rafidah. Panggil Syiah Rafidah. Syiah, kalau Syiah Zaidiyah ni, Zaidi ni ya ringan sikit. Tapi sebenarnya semua Syiah tu deh. Tak betul belaka, cuma maknanya hak Zaidiyah nampak dekat dengan kita sikit. Tu. Rafidah ni dia melebihkan tu Sayyidina Ali pada Abu Bakar dengan Rafidah. Ya tahu nak Ali itu afdal pada Abu Bakar. Itu afdal tidak ada Abu Bakar kafir dah. Hak berat lagi hak tu Abu Bakar kafir, hak tu berat tu. Syiah. Tu. Maka jika kalau tak maka gugur tolak isiku. Itu balas kita. Maka ia tu tolak isteri Rafidi. Mana puak Rafidi, Syiah Rafidi tu. Puak Rafidi ni jatuhnya hak puak begitu tahu kuli tapi dia tak tahu juz'i dah. Jatuh tahu katanya lah contoh benar kuli tapi juz'i satu-satu tak tahu. Mana tu tahu katanya lah pasir tu banyak. Tapi berapa biji tak tahu. Tahu katanya lah daun kayu tu banyak. Ada, tapi berapa tu apa lah tak tahu. Tu puak Rafidi lah. Tapi Imam Syafi'i katanya sekiranya kalau Rafidi tu atau Syiah tu dah tidak menuduhkan, tidak memakikan sahabat, akulah Rafidi kata Imam Syafi'i kata. Sebab di situ orang puak Salafi tu dia kata Imam Syafi'i tu Syiah kata. Dia katanya kalau sebabnya puak ni duk maki ke sahabat, maki Abu Bakar, maki Aisyah, maki ni. Puak ni. Jatuh puak tu lah, puak tu jatuh. Kerana apa? Kan memimang Abu Bakar lebih. Banyak dalil lah, ada. Ulama buat khas kitabnya lah kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Dan lain pula Sayyidina Ali pun mengaku sendiri. Hadis riwayat Bukhari, tapi masalah Syiah ni dia tak pakai hadis riwayat Sunnah Sittah. Hadis di Sunnah Sittah dan lebih daripada Sunnah Sittah dia tak pakai ada. Dia tak pakai. Dia payah kita nak bahas dengan puak Syiah payah. Kerana hadis Sunnah Sittah dia tak pakai. Sedangkan dalam hadis Bukhari, Sayyidina Ali sendiri mengaku. Ada Sayyidina Ali tu masa Sayyidina Abu Bakar selepasnya bai'ah jadi khalifah tu. Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa Sayyidina Ali. Minta maaf lah tak ada riwayat gini. Sebab masa tu adalahnya sahabat lain nak bai'ah bagi Sa'ad tu jadi khalifah dah. Lepas tu ialah sahabat lain Sayyidina Umar tu tak boleh dah. Kalau lama-lama orang akad bai'ah dah, kita nak akad bai'ah pula bala. Sama-sama ni kita pergi akad bai'ah dulu. Biar akad sara dulu tu baik sara dah. Tak boleh lah orang lain tak boleh dah. Akad dah. Lepas kalau nak pergi riwayat ke Sayyidina Ali, tak ada. Sayyidina Ali duk jaga mayat Rasulullah. Ada jaga tu mayat Rasulullah tu. Lepas tu tak ada. Apabila tak ada, dia mula akad bai'ah dulu. Apa akad bai'ah? Tak beritahu ke Sayyidina Ali marah lah. Tapi akhirnya apabila Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa, minta maaf lah gini. Sayyidina Ali pun katanya, memang aku tahu katamu lebih kelebihanmu daripada aku. Sayyidina Ali sendiri dia tahu. Ada katamu lebih. Tapi buat apa tak rakyat pun Sayyidina Abu Bakar pun rakyat lah gini. Mana akhirnya sahabat tidak ada apa pun. Sebab tu ulama buat khas kita di antara sahabat tidak ada kelahi. Dia tidak kelahi di antara Sayyidina Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali apa semua. Akhirnya tidak ada lah. Semua makna selesai masalah tu. Dalilnya bahawasanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali itu alahnya tidak balah. Ada, tidak kelahi seperti mana tuduh oleh Syiah. Dalilnya bahawasanya anak Sayyidina Ali namanya Abu Bakar, namanya Umar. Kalau sekiranya ialah anak dia, anak itu kalau kiranya ialah Sayyidina Ali itu memang benci sungguh, memang marah sungguh kepada Abu Bakar Umar, tentu dia tak letak nama anak dia tu Abu Bakar, nama anak dia tu ialah Umar, tak letak. Kita kalau benci seorang tak dah nama anak kita tu dah tak letak. Tu dalil yang kuat. Dalam pula Sayyidina Ali nikah dengan dengan bini Sayyidina Abu Bakar. Ada Sayyidina Ali tu nikah dengan Sayyidina Abu Bakar selepas Abu Bakar meninggal. Lepas tu maknanya dia tanya, sebab apa dia nikah dengan itu bini Sayyidina Abu Bakar? Maka nikah tu kerana tak tahu apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar selepas tu Rasulullah wafat. Maka kalau nak tanya orang tak tahu. Ada, maka ilahnya dia apa le nikahnya tahu lebih lah. Selok-belok bagi Sayyidina Abu Bakar tahu lebih, bini riwayat lebih.
Ya tanyalahnya setiap hari selepasnya semaya, Sayyidina Abu Bakar ada hadap muka dia ke dinding, duduk dinding dia tiak ingat Rasulullah. Rindu Rasulullah. Nah, itu ada satu riwayat. Hal lain banyak lagi. Berarti maknanya tidak ada berpalahan di antara Sayyidina Ali dan Abu Bakar. Sebenarnya Syiah saja yang buat cerita. Nah, tu bimbang pada asalnya ada gak balas sikit tu. Nah, situ. Sebab orang panggil peperangan Jamal, peperangan Tusifain, sebuahlah. Dalam awak khas. Tiba-tiba maka jatuhnya ialah Rafidi, jatuh talak juga. Itu dah. Dan jika menaruh seorang laki-laki akan dia. Jika menaruh, baca menaruh. Menaruh seorang laki-laki kendi. Dia bukan kandi ya, kendi, bukan kandi ya, kendi. Maknanya kandi lah. Tapi sekarang pakai bib belakang tak. Kendi yang di dalamnya beberapa dirham, maknanya guni lah. Zaman dulu panggil kandi tak, panggil satu kain tu jahat atau buat dengan kulit ke, buat untuk boh duit dia. Kandi dia. Lah ni pakai bib lah, boh bib lah kalau ni, bib tangan. Yang di dalamnya adalah kandi tu beberapa dirham. Hal kira kandi tu hal pada kendi tu. Pada isterinya mana ada di isteri dia. Kendi itu duduk di isteri dia, duduk bini, duduk tangan bini. Kemudian berkata ia suami, jikalau engkau curi dirham yang di dalamnya, apanya badal kendi ini. Kalau mulut curi bagian dalam kendi ini, maka engkau tertolak. Kemudian dia ambil isterinya itu akan setengah dirham. Yang di dalam kendi itu tidak gugur tolaknya. Sebab apa? Sebab tiada namakan ambil itu mencuri. Kerana dalam simpanan dia. Kerana apa? Kerana benda tu dalam simpanan hak bini. Kendi hak bini dah. Kendi tu duduk tangan bini dah. Padahal simpanan dia tak panggil curi, duduk tangan bini. Kalau duduk tangan suami barulah panggil curi. Dan dinama ini tetapi dinamakan khianat. Ia isteri akan pertaruhan suaminya. Mana khianat lah. Masalah khianat bak khianat. Apabila orang tu atau lelaki suruh bergebek, suruh simpan beg, ada duit kau dalam tu, tiba-tiba bini ambil, tak wayak, dia panggil khianat. Bini khianat, tak panggil curi dah. Wallahu a'lam bisawab ya. Bab raj'ati wal iddati wal istibra'. Saya tengok sini takut habis internet pula, putus pula. Tengok ni. Aku putus pula. Ya taguna ini suatu bab pada menyatakan raj'ah. Yakni kembali kepada nikah, yakni nikah asal. Kembali yakni selepasnya pada cerai dah. Dan kembali pula kembali nikah asal lah. Nikah jenis nikah asal. Dan menyatakan iddah, bab ini juga menyatakan iddah. Berapa lagu mana cara iddah dan istibra'. Lagu mana kita nak istibra' pakai hamba lah istibra' ni. Tak beli hamba mari masalah nak setubuh tu istibra' dulu. Insya-Allah bab ni bercara kan. Ya tak ada pun rukun raj'ah itu 3 perkara. Ni cara nak rukun. 3 perkara mana 3 rukun. Pertama sirah, yakni lafaz. Lafaz apa? Lafaz raja' bini kepada isteri. Lafaz raja' isteri kepada lafaz raja'kan isteri kepada suami. Tu ada lafaz. Aku raja'kan dia kau, aku kembalikan dia kau. Hana lafaz. Kedua isteri raja'iyah. Kalau isteri ba'in tu tak boleh dah. Isteri oleh raja'i lagi. Kalau tak ada isteri nak raja' kan. Ketiga suami yang raja', orang lain tak boleh raja'. Maka disyaratkan pada suami itu hendaklah ada ia suami itu sah berkahwin dengan sendiri. Mana dia tu akil balik lah. Dah akil balik. Berarti dia boleh sah nikah sendiri. Kalau dia kecil lagi tak boleh nak raja'. Tetapi sah raja'ah, tetapi sah raja'ah daripada suami yang muhrim. Muhrim baca, muhrim. Muhrim dengan haji atau umrah. Mana sah raja' tapi nikah tak sah. Orang ihram tak sah nikah, kat nikah tak sah. Tapi kalau raja' boleh. Raja' boleh. Kerana apa? Kerana sah ia, sebab apa boleh kata sah raja'? Sedangkan dia dalam ihram. Kerana apa? Kerana sah ia suami tu berkahwin dengan sendirinya pada jumlah dia pada setengah masalah. Bila? Apabila dia tidak ihram. Kalau dia tidak ihram sah. Tapi dia ihram tu tak sah kerana ada kadar tengah. Sebab tu maknanya dia sah sendiri. Cuma ada sebab tertentu saja. Pada jumlah mana setengah aibat dia suar. Pada setengah masalah, setengah ketika dia sah boleh tinggal sendiri. Bila? Apabila tidak ada ihram dengan haji atau umrah boleh. Sebab tu apabila dia sah pada jumlah, makanya sah juga masalah ini. Dan dia tegah padahal dia tegahnya suami itu tegah nikah tu sebab ihram juga, sebab ihram ya.
tak sah aridi, tak sah tu sebab benar kedatangan haja. Dah. Maka tiada sah rajak kanak-kanak tafriq. Dalih kerana dia tak sah sendiri, dan orang gila kerana dia tak sah nikah sendiri, dan orang yang murtad naudzubillah. Ada orang murtad tu pun tak sah kau. Dah. Kerana dia adalahnya gugur isi dia dah. Lepas tu nombor 4 dia. Kalau tiada sah, dah. Tiada sah raja'ah kanak-kanak, ada padanya iskal dia dah. Jadi pada masalah kanak-kanak tak sah tu ada iskal. Adanya muskil. Sebab apa? Dengan bahawasanya tiada tasawur jatuh talak kanak-kanak. Lepas tu tak nampak jatuh kanak-kanak jatuh talak. Lepas tu nak rajak orang tak jatuh. Dah. Dan dijawabkan dengan barang yang apabila menghukumkan Hambali. Tu dia. Mana jawab gini? Satu benda yang apabila menghukumkan mazhab Hambali dengan sah talak kanak-kanak, jadi Hambali kanak-kanak sah jatuh talak. Dia jatuh. Lepas tu nak rajak tak boleh. Tu. Atau dia katakan atas pasakh yang keluar atasnya. Yang keluar atasnya. Maknanya dah. Ataupun dia katakan masalah tu pasakh. Pasakh mana? Yang keluar atasnya. Jadi keluar pasakh tu. Keluar pasakh tu atasnya atas isteri, atas suami. Keluar. Mana pasakh? Apabila isteri, apabila suami itu ada penyakit, masalah gila ke, tiba-tibanya bini tu pasakh. Tu panggil pasakh atas dia, keluar atas dia. Tapi atas kaul yang mengatakan pasakh itu tolak raj'i lah. Kalau pasakh tolak raj'i. Tapi kalau pasakh itu tolak bain dah, nak rajak guna indah tu fah itu. Pasal tu amrin dia dah. Gitu. Ini kaul ada khilaf ulama. Pasakh itu tolak raj'i ke atau tolak. Mana je muktamad mazhab kita adalah tolak bain. Adapun setengah ulama katanya tolak raj'i. Kalau tolak raj'i boleh rajak balik. Dia apalah pasakh tolak raj'i, boleh rajak balik. Lepas tu kanak-kanak boleh rajak tak boleh. Tu maksud gitu. Dan murtad tak sah nikah. Dia kena ucap semula. Dan yang tergagah paksa tak boleh ke? Paksa. Dan sah raja'ah orang yang sukran, orang mabuk. Mabuk dengan sengaja tu. Mabuk sengaja boleh rajak. Dia mabuk boleh rajak. Dan sahaya pun boleh rajak. Dan safih orang bazir harta pun sah rajak. Dan hanya sah wali itu rajak isteri yang akan isi anak yang kecil boleh. Yang belum balik lah. Boleh wali tolong. Wali itu mana hak maklum dah. Sah wali itu wali hak maklum dah. Sah dia rajak dah isteri bagi anak yang kecil. Atau gila anak ataupun ialah anak dia gila. Bila sekira-kira harus ia wali tu. Kait mengatakan dia harus rajak tu bila sekira-kira harus ia wali tu kahwinkan keduanya. Jadi maksudnya nikah pun dia yang harus jadi wali. Dia harus jadi wali untuk orang tu, barulah dia yang boleh rajak balik. Dengan syaratnya tersebutlah. Jadi pada bab nikah dulu tu. Tengok tersebut dulu pada bab nikah tu. Maka habis. Ini iaitunya kepada bapak lah. Kalau bapak nikahkan keduanya, maka talak. Dan rajak pun bapak. Kalau kakak, maka kakak juga. Kalau abang dia lah. Kakak mana abang lah. Kalau abang yang nikah, abang dia yang talak. Situ syarat dulu. Habis maka syarat sirah itu lafaz yang memberitahu dengan kehendak suami. Beritahu atau kehendaknya kehendak rajak. Boleh tak? Kehendak akan rajak. Mana-mana lafaz yang kehendak katanya rajak. Kehendak rajak lah. Bukan kehendak suami dah. Kehendak rajak. Lafaz tu tunjuk atasnya memang ada rajak bini. Ada kalanya lafaz itu sarih iaitu radat tuki ilayya. Radat tuki ilayya. Artinya aku kembalikan kau kepada aku. Boleh tak? Atau kepada nikah aku. Maknanya ila nikahi. Atau dia katanya suami rajak tuki. Boleh tak? Artinya aku rajak lah akan kau. Boleh belakang dia. Atau dia katanya irtajak tuki. Artinya aku timo rajak aku akan kau. Aku timo. Maknanya aku timo kembalikan kau. Jadi kepada daripada aku lah. Atau dia katanya suami amsak tuki, artinya aku peganglah akan kau. Pegang mana tak lepas dak. Boleh tak? Amsak tu pun jadi ke? Tak lepas. Dalam Quran pun ada sebutnya amsak. Amsiku tu. Amsiku bil ma'ruf. Amsiku bil ma'ruf. Maka sekaliannya itu lafaz sarih. Tidak berkhanak pada niat lagi, tak syarat niat dah. Kerana lafaz sarih dah. Niat apa? Niat rajak tu.
Dan sunat jenis sunat atas suami, dan sunat atas suami disandarkan kepadaku. Disandar kepadaku. Apa berlaku? Disandar kepadaku tu, apa dia? Kepada nikahku. Barangkali atau tu. Di situ mana barangkali atau. Dari situ. Dengan dalil muka surat 9 dulu. Tengok dulu dah. Mana dulu? Sampai dengan dalilnya pada baris baris 9. Ada baris 9 bukan muka surat. Baris ke 9. Itu mana dia? 9. Atau pada nikahku tengok. Maknanya sezai anak sezai kepada aku atau pada nikah. Sebab tu atau situ. Dah baik gitu. Barangkali atau. Bukannya kepada tu badal dah. Ada baiknya tu baik togunya badal lah. Tapi barangkali maknanya atau dalilnya tu baris dengan dalilnya baris yang ke-9 tu begitu. Tengok baris 9 bawah tu. Maknanya ialah disandarkan pada aku. Nak tanya ilayya. Kalau rajak tu saja dah sah dah. Tapi ilahnya rajak tu ilayya. Ataupun ila nikahi. Sebab tu atau kepada nikahku. Ada sunat. Dan ada kalanya lafaz rajak itu kinayah habis. Ada sunat lah berarti tak syarat dah. Ilayya tak syarat. Kalau tanya ilayya syarat tak. Maka berkehendak ia kinayah tu kepada niat qasak rajuk, iaitu kinayah tu seperti dia katanya suami ku kahwinkan dia kau. Kahwin padahal kahwin guna tak ada wali. Ada kahwin guna tak ada wali sebabnya rajuk tak ada wali. Atau aku nikahkan dia kau tu. Kalau lafaz nikah rajuk dia panggil kinayah pula. Dan disyaratkan sah rajuk itu dengan tunai. Mana bukan taklid dak. Jika taklid lah. Maka tiada sah jenis rajuk jika digantungkan ditaklidkan dengan waktu masalah dan dengan sesuatu masalah. Seperti katanya aku kembalikan dikau kepada nikahku sebulan. Tak jadi sebulannya tak jadi nikah mut'ah pula. Atau jika engkau kehanak tak jadi. Dah kalau mungkanak aku kembali. Kalau mundak dak tak jadi nak taklid ni. Dan jika bukan maka tu. Bukan maka jika sahud. Dan jika disahud isteri aku kehendak sekalipun, mana sebab tu bukan makan dan mana rajah ke? Walaupun bini jawab tak, ya aku nak. Dia tanya, aku kembalikan dia kau pada nikah aku jika mu kehendak. Bini jawab, ya aku kehendak. Tak jadi. Tiada sah tafriq padanya atau tafriq tu. Tiada sah rajah itu sebab taklid. Dan sunat disaksikan. Sunatnya saksi tak ada saksi tak apa sunat. Ada orang saksi kalau kita siap sore tak apa dah lebih lek sore. Bini tak tahu tak apa. Tapi lafaz tu nak dengar telinga sendiri. Dah pilih. Tiba gue aku rajak dah. Tak apa dah. Sebelum habis iddah lagi. Lepas tu kalau bini kalau tak ada saksi habalah susah pula sebab tu sunat ada saksi. Senang masalah balah tu. Maka tiada saksi itu syarat sah rajak bukan. Syarat sah nikah hanya sunatnya. Dan demikian lagi tiada disyarat bukan tiada sah dah. Bukan tiada sah mana tiada disyarat sah tu likung. Tiada disyaratkan dengan hadir wali, tak syarat hadir wali. Dan tiada disyaratkan pula redanya, reda wali. Wali tak reda apa. Dan reda perempuan itu, bini tak sah, tak apa, milik kita. Rajak tu hak kita. Bini tak sah, nak suruh kita rajak kita. Memang nak putus. Biar. Tak reda pun, tak apa. Jikalau dengan tiada reda keluarnya sekali, walaupun tak ada reda sekali, sah, tak apa. Ada. Sebab tu tidak disyaratkan, bukan tidak sah dah. Dan demikian lagi tiada disyaratkan ketahuinya apanya perempuan itu. Jikalau ia perempuan tu gaib sekalipun, walaupun gaib sekalipun tak apa, sahlah rajaknya tak apa, bini duk jauh kita sini boleh. Maka hendaklah suaminya isteri itu menyatakan tak kala ia isteri itu. Gaib itu dengan kata aku rajak akan si Fatimah anak si Zaid. Kalau bini gaib. Kalau bini gaib dah sebut yang engkau katanya aku rajak kan si Fatimah. Kalau bini sama Fatimah, anak bagi Zaid. Kalau anak Zaid kepada aku. Kalau bini nama gitulah, bintulah. Atau pada nikahku, nak sebut gitu. Sebut nama dia. Maksudnya sebut nama dia lah. Kalau bini tidak ada depan, nak sebut nama. Bini aku tak ada, mana bini aku yang nama sekian-sekian. Maka kita ketahuilah yang demikian itu, apa dia? Demikian rajak itu. Demikian itu rajak itu tidak hasil dengan perbuatan jua. Faham? Maka kita dapat faham lah. Jadi diketahuikan oleh kita yang demikian itu demikian
Apa dah rajak itu? Apa dia? Tiada hasil, tidak dapat, tidak jadi dengan perbuatan jua semata. Ada perbuatan tadi misalnya seperti iyo suami tu wati. Ya wati tak jadi, ya kena sebut. Ada no rajak dengan lafaz. Kalau semata buat tak jadi. Dan bergurau-gurau tak jadi, dok gurau tak jadi. Mai peluk gini, mai peluk gitu tak jadi. Dan berkhabar-khabar dengan dia, dok khabar-khabarnya, nak rajak nak ni tak jadi, nak berlafaz. Khabar-khabar. Rayak aku nak rajak dah ni, aku ni nanti aku jumpa dia, aku rayak tak jadi. Dan lainnya daripadanya tersebut. Apa dia? Tiap-tiap yang bukan lafaz lah. Walau lainnya maknanya bukan lafaz rajak dah. Dan kalau dengan niat rajak sekalipun tak sah, tiada hasil rajak tak ada. Habis dan disyaratkan pada isi itu yang sudah ia dukhul, wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal musafa sayyidil mut. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal musafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal musafa sayyidil mut. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.